Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Kita sambung kembali bacaan kita daripada kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini. Kita sambung bab berkenaan dengan jenazah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bermula sekurang-kurang kafan itu satu kain yang menutup sekalian badannya sama ada laki-laki atau perempuan. Baik. Antara kewajipan kepada orang yang hidup, antara fardu kifayah dibuat kepada orang yang meninggal ini ialah menutup sekurang-kurangnya satu lapis pakaian yang menutup seluruh badan lelaki ataupun perempuan, tak kira lelaki ataupun perempuan. Baik, di dalam masalah ini ada pendapat dhaif yang mengatakan sekurang-kurangnya satu helai pakaian yang menutup aurat lelaki ataupun perempuan. Tapi pendapat yang muktamadnya ialah, yang sahih dan muktamad ialah satu helai pakaian yang menutup keseluruhan tubuh lelaki ataupun perempuan, mayat lelaki atau mayat perempuan. Itu paling kurang satu helai. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya bagi laki-laki 3 lapis. Bagi laki-laki 3 lapis kain, tiap-tiap satu daripadanya meliputi akan badannya. Yang sempurnanya ialah bagi lelaki 3 lapis kain dan mana setiap helai itu menutupi keseluruhan badannya. Maksudnya satu helai yang panjang, 3 helai kain yang panjang yang menutupi seluruh badannya. Inilah yang afdalnya, yang seafdalnya pada laki-laki, yang afdal pada laki-laki. Dan inilah juga sunnah, yang mengikut sunnah, dan Rasulullah dikafankan dengan 3 helai pakaian, dengan 3 helai kain yang panjang tanpa mengandungi serban dan juga tanpa mengandungi penutup kepala. Maka jika ditambahkan baju dan serban, jika ditambah baju, tambah baju satu dan serban yang kedua, tambah 1, 2, tiada makruh tetapi khilaful aula. Tapi kalaulah mayat sekarang ini ditambah dengan sehelai baju gamis ataupun dengan satu serban menjadikan 5 lapis, tiada makruh. Maknanya hukumnya harus tiada makruh, tetapi khilaful aula, meninggalkan adalah terlebih baik. Maksudnya meninggalkan tambahan baju dan juga serban itu adalah lebih baik. Dan yang akmalnya pada perempuan dan yang paling sempurna, akmalnya paling sempurna daripada pakaian kafan ini pada perempuan dan khunsa, 5 kain, iaitu safir pinggang. Jadi istilah safir ini dalam bahasa asalnya izarun macam kain sarung lah. Bahasa safir ini tak tahu bahasa apa, bahasa penggunaan tidak dapat dikesan lagi lah. Kalau kita cari dalam kamus bahasa Melayu pun kalau ada pun sopir ni pemandu kereta, pemandu taksi. Jadi oleh kerana dia merujuk kepada kitab Arab,
Bahasa asalnya ialah izarun. Izarun ini ialah kain sarung ataupun berbentuk kain kapan putih yang berbentuk daripada pinggang, yang boleh yang dipakai pada pinggang, safir pinggang. Dan baju yang keduanya, yang pertama ini lapisan yang pertama yang hampir yang kena pada tubuh, safir pinggang, safir atau safar pinggang, tak tahulah baca cara macam mana. Dan baju yang keduanya, baju komis, dan tutup kepalanya khimar dan 2 lapis kain yang panjang. Kemudian ditambah lagi 2 lapis kain yang panjang. Inilah yang afdalnya daripada menyampinkan atas 3 lapis kain 2 pada perempuan. Inilah yang afdal daripada menyampinkan, daripada kita sampingkan, pakaikan 3 lapis kain 2 pada perempuan. Jadi perempuan untuk perempuan dia ada 5 lapis, lapis luar 2 lapis, 2 lapis kain kapan yang sebelah luar, kemudian tudung, tudung, tak terbalik. Bukan macam tudung, yang keduanya tudung, kemudian baju gamis, kemudian yang ketiganya, yang kelimanya adalah kain sarung. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ada 5 lapis untuk afdal. Seafdal sempurna pakaian kafan untuk perempuan. Bermula rukun sembahyang. Jadi habislah sampai sini berkenaan dengan kafan mayat, kafan jenazah. Jadi kesimpulannya untuk kafan jenazah ni paling kurang 1 helai pakaian yang menutupi seluruh anggota badan si mati, sebagaimana yang berlaku pada seorang sahabat Mus'ab bin Umair yang merupakan seorang yang kaya, seorang bangsawan, berasal pada keluarga bangsawan, tetapi oleh kerana Islam, dia memeluk Islam, dia meninggalkan kekayaannya, sehinggalah di dalam peperangan Uhud beliau menemui syahid, dan pakaian yang dipakai oleh oleh Mus'ab bin Umair ini, pakaiannya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuh. Sekiranya disebut dalam riwayat, sekiranya ditutup bahagian kaki akan nampak bahagian kepala, dan sekiranya ditutup bahagian kepala akan nampak bahagian kaki. Lalu Rasulullah pun memerintahkan agar ditutup bahagian kepalanya dengan kainnya dan bahagian kaki itu ditutup dengan rumput yang dinamakan izkhir. Rumput ini menandakan wajib tutup seluruh badan si mati, lelaki ataupun perempuan, bagi menyempurnakan proses kafan. Seterusnya berkait dengan sembahyang fardu kifayah yang keempat, yang ketiga, menyolatkan ataupun memsembahyangkan solat kepada ke atas si mati. Bermula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Ada 7 rukun solat ke atas jenazah. Pertamanya niat. Yang pertama niat, lafaznya seperti usalli ala hadzal mayyiti al-hadiri fardha kifayatin arba'a takbiratin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pertamanya niat. Niat sampai lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang atas mayat yang hadir ini fardu kifayah, 4 takbir, imam atau makmum. Kalau imam, niatkan sebagai imam. Kalau makmum, makmuman. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian yang Allahu Akbar ni masuk yang kedua. Dan tiada wajib ditakyinkan namanya. Tidak wajib ditentukan.
ditakyinkan, disebut namanya, nama apa si mati itu tidak wajib. Atau umpamanya ataupun seumpamanya pada mayat yang hadir, pada mayat yang berada di hadapan, yang hadir. Maka jika ditakyinkan dia, sekiranya mayat itu ditakyinkan seperti si Zaid, katakanlah dia sebut di dalam lafaz niat, usalli ala mayyit ala Zaid ala Zaidin, ataupun laki-laki, ataupun disebut lelaki ala hazal rajul, usalli ala hazal mayyiti. Padahal bukan dia tu Zaid dan dia tu bukan lelaki. Padahal tiada ia isyarat kepadanya dan dia tidak menyebut hazal mayyiti ataupun hazihi al mayyitati, dan tersalah pada takyinnya. Tiba-tiba dalam menentukan nama jenazah itu ataupun lelaki ataupun perempuan tersalah. Seperti nyata mayat itu si Omar. Contohnya yang sebenarnya si mati yang dikata Zaid itu ialah Omar atau perempuan, ataupun yang disebut dalam hatinya mayat lelaki tapi tiba-tiba itu perempuan. Tiada sah sembahyangnya. Tiada sah sembahyangnya. Iaitu kalaulah disebut ditakyinkan padahal tiada dia isyarat kepadanya. Dia tidak mengisyaratkan mayat yang berada di hadapan. Dia hanya sebut Zaidin. Dia tak tentukan mayat yang berada di hadapan itu. Maka jika diisyarat, kalaulah dia isyarat dalam hatinya, yang dimaksudkan ialah mayat yang berada dalam dalam keranda ataupun dalam usungan ataupun yang berada di hadapan. Diisyaratkan kepadanya seperti katanya, sahajaku sembahyang atas si Zaid ini. Disebut si Zaid ini yang ada dalam keranda tu. Maka nyata si Omar, tiba-tiba bila tanya orang, rupanya itu adalah si Omar, namanya Omar, sah sembahyangnya. Jadi biasanya yang membezakan di sini antara sah dan tidak sah ialah orang yang berniat itu mengisyaratkan jenazah yang disembahyang itu adalah jenazah yang berada di hadapannya. Itu dipanggil niat berserta dengan isyarat. Dia mengisyaratkan sembahyangnya untuk orang yang berada di hadapan. Tapi kalau dia hanya sebut nama, dia tak mengisyaratkan mayat yang berada di hadapan, tapi tiba-tiba tersalah orang, maka tidak sahlah solat jenazahnya. Dan keduanya, syarat yang kedua, rukun yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Tadi niat dengan takbiratul ihram dikira sekali. Berdiri bagi yang kuasa. Yang kedua, qiyam. Dan ketiganya, 4 takbir dengan takbiratul ihram. Termasuk takbiratul ihram. Ada 4 takbir. Takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat. Kemudian membaca Fatihah. Membaca Fatihah selepas daripada takbir yang pertama. Fatihah. Selepas daripada takbir yang pertama, baca Fatihah. Dan kelimanya selawat di atas Nabi SAW. Selepas daripada takbir yang kedua, selawat. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurang selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Ini paling kurang. Dan akmalnya yang paling sempurna ialah selawat Ibrahimiyah. Yang pada tasyahud akhir. Seperti mana dalam tasyahud akhir. Selawat Ibrahimiyah. Iaitulah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Sehinggalah akhirnya seperti mana bacaan selawat Ibrahimiyah di dalam tasyahud akhir. Dan keenamnya doa bagi mayat sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lahu. Kalau lelaki, kalau perempuan pula Allahumma ghfir laha. Ini paling kurang. Kerana kalau orang tak boleh nak hafal semua Allahumma ghfir lahu ataupun Allahumma ghfir laha, sudah boleh, sudah sah, sudah memadai untuk solat jenazah.
paling kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian paling kurang doa Allahumma ghfir lahu ataupun Allahumma ghfir laha. Dan yang akmalnya dan yang paling sempurna, yang paling akmal, Allahumma inna hadza abduka wa banu abdika kharaja min ruhid dunya wasi kharaja min ruhid dunya wasi'atuha wasita tertukar wasi'atuha wasi'atuha kharaja min dhiqid dunya min ruhid dunya. Mungkin ini yang maksud, kemungkinan maksud di sinilah min dhiqid dunya, keluar daripada kesempitan dunia. Wasi'atiha min ruhid dunya, daripada ruh dunia, wasi'atiha dan keluasannya. Wa mahbubihi wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khaira manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi wa anta ghina azabihi wa anta ghina azabihi. Wa anta ghina azabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'an lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqqihi bi rahmatika wa ridaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabihi wafsah lahu fi qabrihi wajafil arda an jambayhi walaqqihi birahmatikal amna min azabika hatta tab'asahu amnan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang akmal, yang paling sempurna, dibacakan selepas daripada takbir yang ketiga. Dan memadalah pada kanak-kanak, ini bagi dewasa. Kemudian bagi kanak-kanak pula, memada mendoakan bagi dua ibu bapanya. Sebab bagi kanak-kanak ni kita tidak meminta Allah maghfir lahu, kerana kanak-kanak tidak ada dosa. Bila tidak ada dosa, kalau kita minta, ya Allah ampunilah dosanya. Sedangkan kanak-kanak itu tidak berdosa. Jadi untuk kanak-kanak memadai dibaca didoakan untuk kedua ibu bapanya. Seperti dibacanya Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zakhran wa izzatan wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Dan sunat dibaca kemudian daripada takbir yang keempat. Kemudian selepas daripada takbir yang keempat, sunat dibaca, bukan wajib. Maksud sunat ni bukan wajib. Kalau tak baca pun, kalau senyap,
tak baca apa-apa pun, tidak mengapa. Iaitulah doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tokohlah dhamir ni kalaulah perempuan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Dan ketujuhnya, kemudian yang ketujuh yang terakhir memberi salam iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Lafaz salam Assalamualaikum warahmatullahi dan tiada disunatkan berkata dan tiada disunatkan wabarakatuhu atas yang muktamadnya mengikut pendapat yang muktamad. Dan sah sembahyang atas kubur. Kemudian kalau terlepas solat di rumah ataupun di surau di masjid tempat diadakan solat jenazah, tiba-tiba dah dikebumikan, mayat telah dikebumikan, dan sah sembahyang atas kubur lain daripada Nabi dan jika kemudian daripada hancur mayat sekalipun, walaupun mayat itu telah hancur sekalipun, sah lagi solat di atas kubur, sama ada ditanamkan dia dahulu daripada sembahyang atasnya. Sama ada ditanam dahulu sebelum daripada disembahyangkan atasnya, disembahyang atasnya, atau kemudian, ataupun disimpan, ditanam, dikebumikan kemudian selepas daripada sembahyang. Kemudian daripadanya dan tiada mengapa berhubungnya dan tidak mengapa berhubungnya dia tersentuh orang yang sembahyang di atas kubur tu tersentuh dengan najis pada kubur yang dibongkar akan dia. Kalaulah kubur itu dibongkar, kemudian disembahyangkan di atas kubur, bercampur dengan najis, najis mungkin ada darah ataupun benda-benda najis yang lain, kerana bahawasanya ia seperti pecah mayat. Contohnya mayat itu dah pecah, dah rosak, dah bercampur sehinggalah tanah itu bercampur dengan darah ataupun dengan nanah. Dan iaitu tiada menegah akan sah, tidak menegah, tidak menghalang kepada sah sembahyang atasnya. Sembahyang atas tanah perkuburan. Sembahyang bagi mayat, sembahyang jenazah di atas tanah perkuburan. Dan sah sembahyang atas mayat yang ghaib. Jadi ini adalah kelonggaran yang diberikan kepada orang yang tak sempat untuk sembahyang, boleh sembahyang di atas kubur, sembahyang jenazah. Dan sah sembahyang atas mayat yang ghaib, mayat yang tiada di hadapan orang yang solat. Daripada negerinya tidak berada dalam negerinya, dan jika kurang daripada masafatul qasri, walaupun kurang daripada masafah, kurang daripada jarak qasar, iaitulah kurang daripada marhalah. Maksudnya kalau jarak di antara orang yang sembahyang jenazah ghaib itu dengan jenazah berada katakanlah hanya 50 km, tak sampai masafah qasar, tidak sampai jarak qasar, sah sembahyangnya. Dan pada lain daripada pihak kiblat, ataupun sah juga sembahyang jenazah itu berada di bukan pada arah kiblat, lain daripada arah kiblat. Dan yang sembahyang itu berhadap kiblat sekalipun, dan orang yang sembahyang itu berada di berhadapan dengan kiblat, manakala jenazah yang ghaib itu berada di sebelah belakang kiblat. Adapun mayat yang hadir pada negeri, adapun mayat yang ada dalam negerinya, jikalau besar ia sekalipun, maka tiada sembahyang atasnya, melainkan mereka yang hadir akan dia. Dalam negeri, dalam kawasannya, kalau dalam kawasannya, mestilah orang yang sembahyang, orang yang hadir sahaja. Dan sah sembahyang atas kubur dan yang ghaib daripada negeri itu. Sah sembahyang atas kubur dan juga sembahyang jenazah yang ghaib pada negeri itu, daripada mereka yang ada ia daripada ahli fardunya. Ahli fardunya waktu matinya. Waktu matinya. Dan maksudnya daripada ahli fardunya, ahli fardu kifayah. Kalaulah dia termasuk dalam orang yang berada dalam negeri itu, waktu matinya, sewaktu dia mati, dengan bahawa ada ia pada ketika itu Muslim lagi mukallaf, lagi suci daripada haid.
Orang yang pada ketika mati itu dia orang yang termasuk dalam orang yang dituntut mengerjakan fardu kifayah solat ke atas jenazah. Dia seorang Muslim, mukallaf, kemudian suci daripada haid. Bermula sekurang-kurang. Maksudnya kalau orang ini dah mati lama, masa itu dia belum lagi Muslim. Ataupun dia belum ada di atas dunia ni. Jadi dia dah mati berapa tahun yang lalu. Katakanlah 20 tahun yang lalu. Nak sembahyang atas kuburnya. Masa mati, saat orang tu mati, dia bukan lagi ahli fardunya. Bermula sekurang-kurang kubur, kemudian kubur pula. Macam mana kubur sekurang-kurangnya. Bermula sekurang-kurang kubur satu lubang menegah akan bau. Lubang yang digali, yang mana lubang itu boleh mencegah, boleh menegah daripada bau terkeluar dan daripada dibongkar oleh binatang yang buas. Sama ada mencegah bau ni arah pinggang ke ataupun bawah lagi sikit. Kalaulah lubang tersebut, kubur tersebut sudah boleh mencegah bau dan juga boleh mengelak daripada binatang membongkar. Binatang liar seperti anjing ke ataupun khinzir membongkar kuburnya. Dan akmalnya itu paling kurang. Dan yang paling sempurna, paling akmal dan akmalnya dalam seperunjung. Dalamnya seperunjung. Dan seperunjung ni seperjunjung. Seperti orang yang berada dalam kubur kemudian dia menjunjung, mengangkat tangannya. Jadi kalau dalam ukuran biasa, kita ni satu kali berdiri kemudian menjunjung tangannya, mengangkat tangannya ke arah atas. Lebih kurang 7 kaki, 6 ataupun 7 kaki. Dan liang lahat itu afdal. Manakala liang lahat itu juga adalah lebih afdal daripada syak, liang syak. Jika takar buminya, jika bumi itu adalah keras. Baik, apa beza antara liang lahat dan juga liang syak? Baik, liang lahat ini, kalau lahat, bukan lahat datu ni. Liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Ialah lubang yang dibuat di sebelah kiblat. Kalau kubur, ni lahat. Liang yang dibuat di sebelah kiblat. Ini menghadap kiblat. Kemudian ditutup dengan kayu. Kalau liang syak pula, ialah liang yang dibuat di tengah-tengah kubur untuk diletakkan jenazah. Ini syak belahang. Belah maksudnya duduk tengah. Liang tu duduk di tengah. Liang lahat ini lebih afdal sekiranya tanah keras. Tanah itu adalah tanah yang takar. Takar itu maksudnya tanah yang keras. Takar buminya. Dan wajib dibaringkan mayat atas limbungan. Wajib dibaringkan mayat atas limbungan dan afdalnya atas limbungan yang kanan. Wajib dibaringkan mayat itu di atas rusuk. Dan seafdalnya dibaringkan di atas rusuk sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, boleh juga. Tapi syaratnya mestilah muka mayat itu menghadap ke arah kiblat. Dan wajib dihadapkan mukanya ke kiblat. Maka jika ditanamkan dia membelakangkan kiblat atau menelentang ataupun menghadap ke arah langit, terlentang, atau disembamkan dia ataupun menghadap ke arah bawah bumi, disembamkan dia atas mukanya atau berpaling daripada kiblat. Kalaulah berpaling daripada kiblat, ditanamkan dalam keadaan tidak menghadap arah kiblat, wajib digalikan dia. Wajib dibongkar semula, digalikan dia dan dihadapkan dia ke kiblat selama tiada berubahnya, yakni selama belum lagi berbau. Selagi mana masih lagi awal waktu atau masih lagi dekat waktu dengan proses pengebumian, mana masih lagi tidak berubah. Dan haram ditanamkan mayat pada satu kubur. Haram ditanamkan mayat pada satu kubur
sama ada laki-laki keduanya atau perempuan keduanya, atau laki-laki dan perempuan jika mahramnya sekalipun, melainkan kerana hajat seperti sempit bumi dan banyak mayat, melainkan kerana keperluan ataupun darurat mayat yang banyak. Dan lagi baik bagi orang yang bagi mayat yang mati ramai-ramai, seboleh-bolehnya diasingkan, ditanam dalam keadaan asing-asingkan. Cuma istilah kita asing ni macam mana pula kalau kubur besar? Contohnya orang gali liang, orang gali kubur, kubur tu besar. Kubur besar, cuma antara kubur-kubur ni dijadikan liang yang berlainan. Liang yang berlainan, okey, itu bukanlah maksudnya ditanam dalam satu kubur. Ini kubur yang berbeza. Walaupun apa orang panggil kubur yang besar, tapi liang yang berlainan. Yang dimaksudkan di sini ialah dalam satu kubur dihimpunkan mayat ramai-ramai. Ramai-ramai mayat ni sehinggalah hukumnya diharamkan, melainkan dalam keadaan hajat. Hajat ini seperti dalam keadaan wabak ataupun mati beramai-ramai dalam satu bencana, menyukarkan untuk digali satu persatu dan dihimpunkan sekali. Dan lagi haram memindahkan mayat kepada tempat yang terlebih jauh daripada perkuburan tempat matinya, supaya ditanamkan dia padanya, melainkan mereka yang hampir dengan Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis, maka tiada haram pindahkan kepadanya. Isu pemindahan mayat. Memindahkan mayat daripada tempat matinya, hukum asalnya adalah haram. Kerana haram ni melainkan berada di Mekah ataupun Madinah ataupun tempat-tempat yang mulia dipindahkan mayat. Tetapi kalau kita lihat dalam amalan setengah masyarakat kita, mayat mati daripada Kuala Lumpur dibawa ke tempat yang jauh, macam mana pula hukumnya? Kalaulah begitu, dia tujuan pemindahan mayat yang jauh ni untuk mengelakkan mayat itu daripada tersiksa, mengelakkan mayat itu daripada hina, dengan sebab lamanya perjalanan itu menyebabkan hina mayat. Oleh kerana berlakunya perkara itu, hukum ini adalah diharamkan, haram menghina mayat. Tapi oleh kerana benda pengangkutan hari ini, sehingga boleh berlakunya pemindahan mayat daripada satu negeri ke satu negeri ataupun daripada satu negara ke satu negara, ada kalanya tidaklah menjadi isu kerana pemindahan itu dalam kadar yang segera. Dan sunat ditalqinkan mayat jika sudah baligh. Kalaulah mayat itu sudah baligh, sunat ditalqinkan. Dan kata qila sunat juga jikalau belum lagi baligh sekalipun. Kata qila mengatakan, yang lemah mengatakan kalau tak baligh sekalipun, sunat juga ditalqinkan. Dan sunat pula ditakziahkan. Sunat diucapkan takziah ahlinya yang kecil dan yang besar, laki-laki dan perempuan, melainkan perempuan yang muda, maka yang muda ni maksudnya lelaki mengucapkan takziah kepada perempuan yang muda, maka jangan ditakziah akan dia melainkan segala mahramnya. Dan seperti ahlinya, tiap-tiap mereka yang hasil baginya duka cita. Termasuklah kepada keluarganya, sunat bagi takziah, termasuklah juga orang yang terkesan berduka cita dengan sebab kematian, mungkin kaum kerabatnya yang terdekat ataupun sahabat handainya yang rapat. Dengan kematiannya yang hasil baginya duka cita dengan kematian seperti sahabatnya, sahabat yang rapat. Ucapkan takziah kepada sahabat rapat kepada si mati, juga sunatkan. Disunatkan ucapan takziah. Dan disunatkan takziah itu dahulu daripada ditanamnya. Ucapan takziah sunat sebelum daripada mayat itu ditanamkan. Dan kemudiannya, dan juga disunat juga selepas daripada mayat ditanam.
Tetapi kemudian daripada ditanamnya itu aula, akan tetapi selepas daripada dikebumikan itu adalah lebih aula dan berkekalanlah takziah. Dan ucapan takziah ni, hukum sunat itu berkekalan hingga 3 hari kemudian daripada matinya. Sehinggalah selepas daripada 3 hari kematian. Dan makruh kemudian daripada 3 hari. Hari yang keempat diucapkan takziah adalah makruh jika hadir keduanya. Jika orang yang mengucapkan takziah dengan orang yang menerima takziah itu adalah orang yang berada di tempat yang sama, hadir, tidak bermusafir. Maka ghaib salah seorang dari berpanjangan. Tetapi jikalah orang yang mengucap takziah itu ghaib ataupun keluarga yang terlibat dengan kematian itu tidak ada di tempat, di kawasan kematian mayat itu berada, maka ghaib salah seorang berpanjangan takziahnya. Takziahnya akan menjadi masanya menjadi berpanjangan. Disunatkan mengucapkan takziah lebih daripada 3 hari kalaulah dia tidak ada pada kawasan itu. Hingga hadirnya sehinggalah dia pulang dan berkekalan pula hingga 3 hari selepas daripada dia pulang. Selepas dia kembali daripada musafir, daripada perjalanan jauh, dalam tempoh 3 hari dikira selepas daripada dia pulang, itulah tempoh sunat untuk diucapkan takziah kepada keluarga si mati. Dan lafaznya, lafaz takziah, seperti dikatanya, A'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika wa jabara wajabbara musibataka. Ini lafaz antara lafaz takziah dengan maksud azamallahu ajraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membesarkan pahala kamu dan memperelokkan azaka, kesedihan kamu, dan memberikan ampunan kepada si mati kamu, dan Allah Ta'ala wajabbara, menampung musibah yang ditimpa oleh kamu. Maksudnya menggantikan musibah yang kamu timpai, yang kamu sedang hadapi. Jadi habis kita berkenaan dengan bab Kitabul Janaiz, daripada memperingati kematian sehinggalah ucapan takziah. Mudah-mudahan dengan habis kita sini, kita boleh kembangkan lagi dan juga kita dapat menyempurnakan tuntutan fardu kifayah menguruskan jenazah ini dengan cara yang terbaik, dan sekurang-kurangnya kita dapat menguruskan keluarga kita sendiri apabila berlakunya kematian tanpa perlu kita bergantung kepada orang lain untuk menguruskan jenazah keluarga kita. Wallahu alam. Allah manfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.